Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana kasih-Mu telah mengampuni segala dosa kami. Dan kami diberikan peluang yang kedua di dalam kehidupan kami kerana Yesus Kristus. Dan di sini kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh supaya kita menjadi seperti Kristus. Dan pada pagi ini apabila kita mendengar firman-Mu, sediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan tunjukkan kita kebenaran di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Okay, saya akan ceritakan satu cerita untuk kamu. Ada seorang lelaki, dia pergi ke mamak store, kedai mamak. Dan dia duduk, dia order, bos, cola 1. Dan bos itu pun ambil itu cola dan kasih kepada dia. Dan apabila orang ini ambil itu cola, apa yang dia buat adalah dia terus buang itu cola kepada aneh kah? Aneh kan? Aneh. Wah, pada masa itu kan, kalau kamu sebagai bos itu kan, kamu pun marah kan? Tetapi apa yang dikatakan oleh lelaki itu, dia cakap, oh sorry bos. Saya tidak boleh control saya punya itu aksi, okay? Nampak saja cola saya mau buang sudah. Sorry. Saya tahu saya salah. Saya tahu apa yang saya buat adalah salah. Saya berasa salah. Okay? Saya berasa saya salah. Okay? Bolehkah kamu ambil satu lagi cola kah? Itu bos pun, nanti saya ambil, kamu buang lagi macam mana? Itu orang cakap, saya janji tidak akan buang. Saya janji kamu, saya tidak akan buang itu cola lagi. Jadi itu bos pun cakap, okeylah, saya ambil itu cola untuk kamu. Nah, jadi bos itu pun ambil itu cola, kasih dia. Nah, apa yang berlaku? Lelaki ini ambil saja ini cola, buang lagi kepada orang itu, bos itu. Nah, bos itu pun marah. Kamu cakap tidak buang, kenapa kamu buang? Lelaki itu cakap, sorry bos, saya betul-betul tidak dapat kontrol saya punya tangan. Saya tahu saya salah. Saya rasa bersalah. Boleh kamu maafkan saya kah? Wah, bos itu marah. Apa yang kamu lakukan ini tidak boleh. Dan orang ini cakap, sorry, dan dia cakap, saya tahu saya ada masalah ini. Saya janji kepada kamu bahawa saya akan pergi, fix saya punya problem. Jadi orang itu pun tinggalkan kedai itu. Nah, apa yang berlaku selepas 3 bulan? Selepas 3 bulan, lelaki ini masuk ke restoran yang sama, duduk di meja yang sama, kerusi yang sama. Dan dia panggil, bos, cola 1. Satu cola. Bos itu pun cakap, ini acai lagi. Kamu cola kah? Saya ingat kau, 2 kali kau buang itu cola kepada saya. Tapi itu lelaki cakap, jangan takut. Dalam 12 minggu ini saya sudah pergi jumpa doktor. Saya sudah pergi menyertai pemulihan, terapi selama 12 minggu. Dan sekarang saya sudah sembuh. Saya okey sudah. Saya janji kamu saya tidak akan buang cola kepada kamu. Bos itu cakap, okeylah. Saya percayakan kau. Jadi bos ini pun ambil itu cola dan kasih kepada dia. Nah, apa yang berlaku? Lelaki ini ambil itu cola, buang lagi. Jadi itu bos pun marah. Kau cakap kau sudah pulih, kau cakap kamu sudah okey, sekarang kau buang lagi. Dan orang itu jawab, ya saya sudah okey. Kali ini saya tidak rasa bersalah. Nah, cerita ini adalah cerita yang mungkin tidak make sense lah. Tetapi cerita ini memberi kita satu kebenaran, satu kebenaran kepada kita adalah kadang-kadang kita berfikir rasa bersalah ataupun bersalah adalah perkara yang sama. Tetapi di sini menunjukkan kepada kita, walaupun kita bersalah, tetapi perasaan berasa bersalah adalah 2 perkara yang tidak sama. Faham tak kamu?
Maksudnya, kalau kamu bersalah adalah satu perkara yang sangat objektif. Objektif maksudnya adalah kerana dosa kamu, kesalahan kamu ataupun apa yang telah kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Ini kerana kamu bersalah atas kelakuan kamu. Nah, rasa bersalah lain. Kerana rasa bersalah adalah sesuatu yang sangat subjektif. Maksudnya ia mengikut perasaan kamu. Kamu boleh berasa bersalah kerana dosa kamu ataupun kamu boleh berasa malu kerana kelakuan kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita rasa bersalah. Jadi bersalah maksudnya adalah sesuatu yang sangat objektif dan rasa bersalah adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dan hari ini apabila kita melihat di dalam Zakaria pasal 3 ayat 1 hingga 10, ini di sini menunjukkan dan mengajar kita sesuatu tentang rasa bersalah dan juga bersalah. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini adalah kadang-kadang kita boleh berasa tidak bersalah apabila kita bersalah. Ataupun kadang-kadang kita boleh berasa bersalah apabila kita tidak bersalah. Contohnya, kebanyakan Kristian masih bergumul dengan kehidupan Kristian mereka adalah mereka masih fikir bahawa mereka rasa bersalah atas dosa mereka yang sudah lalu. Walaupun Yesus telah katakan bahawa segala dosa kamu telah diampunkan oleh Tuhan. Jadi kebanyakan orang Kristian mereka masih bergumul dengan kehidupan mereka. Mereka tidak boleh maju ke hadapan ataupun bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian adalah kerana mereka masih berasa bersalah kerana dosa mereka. Walaupun mereka sudah tahu dosa mereka sudah diampunkan. Macam itu lelaki. Saya tahu saya bersalah tetapi saya rasa tidak bersalah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kasih karunia Tuhan. Bahawa setiap kita telah diampuni dan bersalah telah dilucutkan melalui Yesus Kristus. Zakaria pasal 3 ayat 1 hingga 10. Walaupun ini ditulis 520 tahun sebelum Yesus dilahirkan, tetapi di sini mengajar kita sesuatu. Bahawa setiap kita, dosa kita telah diambil daripada kita melalui Yesus Kristus. Dan Yesus telah membebaskan kita daripada dosa kita. Jadi kita tidak lagi berasa bersalah kerana dosa kita. Amin? Tidak amin lah. Maksudnya kamu masih rasa bersalah di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini kalau kamu tengok di dalam Zakaria pasal 3 ada 4 watak. Watak yang pertama Zakaria lah, dia yang duduk sana macam juri lah, macam kamu lah. Dia melihat apa yang berlaku di dalam mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ini terdiri daripada Yosua. Nah, Yosua bukan Yosua yang pergi melawan dengan Jericho. Yosua ini adalah Yosua, seorang imam besar. Yang kedua adalah malaikat Tuhan. Dan yang ketiga adalah iblis, syaitan. Nah, dan gambaran yang diberikan kepada Zakaria adalah semua berlaku di mana ini bukan Johnny Depp dengan Amber Heard. Jadi semua sila tukar channel. Bukan kamu tengok Amber Heard, Camel sama siapa? Johnny Depp sana. Tidak, ini bukan Johnny Depp lawan dengan Amber Heard. Tetapi ini adalah syaitan, iblis berlawan dengan umat Tuhan. Berlawan dengan umat Tuhan. Nah, apa yang berlaku di sini, ia memberitahu kepada kita bahawa kita tidak perlu lagi berasa salah kerana kita telah dibebaskan melalui Yesus Kristus. Nah, 3 perkara yang berlaku di sini. Yang pertama adalah tanpa harapan
melawan dengan sedih. Nah, apa yang saya ingin ceritakan kepada kamu adalah apa yang iblis akan lakukan di dalam kehidupan kita dan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iblis, syaitan. Nah, iblis mau kita berasa tanpa harapan apabila kita bersalah. Apabila kita bersalah, apa yang akan disampaikan oleh iblis kepada kita adalah dia cuba membuat kita bahawa, oh, kamu sudah berdosa. Maksudnya kamu tidak ada harapan. Kenapa? Kerana di dalam ayat 1 di sini tertulis, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Bukan Johnny Depp Nah, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah, tugas dan tanggungjawab iblis adalah untuk mendakwa kita. Dan kerja dia tidak akan berhenti selepas kita mempercayai Yesus. Iblis akan terus mendakwa kita sehingga kita berjumpa dengan Tuhan satu hari nanti. Jadi apa yang dilakukan iblis di sini adalah dia cuba membuat kita berasa bahawa kita tidak ada harapan lagi kerana kita bersalah. Satan wants us to feel hopeless when we are guilty. Kerana Satan akan selalu berkata kepada kamu bahawa kamu adalah orang berdosa. Kamu ingat dosa kamu Tuhan akan ampunkan enggak? Tidaklah. Tiada harapan. Kau tahukah? Janganlah kamu fikir Tuhan mengasihi kamu. Dia hanya cakap saja. Mana Tuhan apabila kamu bergumul dengan dosa kamu? Dia tidak datang untuk selamatkan kau. Saya boleh jadi iblis sudah kan? Buat apa kamu percaya kepada Yesus? Sedangkan kamu sedang berdosa. Betul kan? Tiada harapan punya. Tiada harapan bang. Pergi matilah kau. Ini iblis. Iblis cuba membuat kita bahawa apabila kita berdosa, kita tidak ada harapan untuk diselamatkan. Kadang-kadang kita akan berfikir bahawa kita tidak bernilai. We are not worth it. Kita tidak bernilai. Kamu ingat kamu sudah dibaptiskan? Okey sudahkah? Bohonglah, mana ada? Ini iblis. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam ayat 2 adalah Tuhan mau kita berasa sedih apabila kita bersalah. Bukan tanpa harapan. Apabila kita berdosa, apabila kita bersalah, apa yang Tuhan maukan adalah kita berasa sedih kerana dosa kita. Kerana di dalam ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem. Nah, kalau kamu tengok di sini, Tuhan yang memilih Yerusalem. Tuhan yang memilih setiap kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap setia, dia tetap bersama dengan kita. Nah, kiranya menghadik engkau, bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api? Dia menyelamatkan orang Israel dari negara Babel. Kerana negara Babel menunjukkan bahawa mereka adalah penghakiman pada awalnya lah. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada orang Israel, Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Semua ini berlaku adalah kerana kasih karunia Tuhan. Dia mengasihi orang Israel, dia yang memilih Yerusalem. Jadi hari ini apabila kita berdosa, apabila kita bersalah, apa yang kita harus berasa adalah sedih. Bukan tanpa harapan.
Iblis cuba membuat kamu percaya bahawa apabila kamu berdosa, tidak ada harapan untuk kamu. Tetapi Tuhan mahu kamu berasa sedih kerana hanya melalui kesedihan barulah kita akan kembali kepada Tuhan dan mengaku dosa kita bahawa Tuhan maafkan saya. Barulah kamu akan bertaubat. Jadi apabila kamu bersalah, kita harus berasa sedih. Bukan tanpa harapan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah tidak bersalah dengan bersalah. Nah, apa yang iblis akan lakukan? Iblis akan cuba mau kita berasa tidak bersalah apabila kita bersalah. Maksudnya apabila kita buat dosa, okey punya, dia ada masalah. Kenapa? Kerana Tuhan adalah kasih. Amin? Macam tidak yakin punya. Tuhan adalah kasih kan? Ngam tak? Ngam kan? Kalau kamu berdosa sekali, Tuhan akan mengampuni kamu. Betul atau tidak? Betul kan? 10 kali? Betul atau tidak? Betul. Jadi tidak apa. Buat saja bang. Betul kan? Kalau kamu mencuri, okey bang, Tuhan faham kamu punya hati. Betul kan? Ngam tak? Betul. Kerana Tuhan adalah kasih, Dia akan mengampuni kamu. Walaupun berapa besar pun dosa kamu, Dia akan mengampuni kamu. Kerana di dalam Alkitab berkata bahawa jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Betul kan? Confused sudah semua. Kerana di dalam 1 Yohanes telah berkata kepada jika kita mengaku dosa kita, Dia akan memaafkan kita, mengampuni dosa kita. Betul atau tidak? Jadi, kalau kita berdosa 1 kali, Dia akan maafkan saya juga. Kalau saya berdosa 10 kali, Dia akan maafkan saya. Jadi saya tidak perlu berasa bersalah. Amin? Siapa cakap amin? Ini adalah iblis. Iblis. Mana saya punya itu apa? Ini adalah iblis. Kerana iblis cuba membuat kita berasa tidak bersalah walaupun kita berdosa. Ini adalah salah kerana di dalam ayat 3 di sini berkata, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Pada waktu itu pakaian yang kotor mewakili kamu tidak bersih, maksudnya kamu adalah kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, kerana walaupun kamu telah dipenuhi dengan dosa, it's okay. Betul? Confused sudah semua. Nah, kalau Tuhan, apa Tuhan yang maukan di sini adalah Tuhan mau kita berasa bersalah apabila kita bersalah. Kerana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Jadi apabila kita berdosa, kadang-kadang kita fikir bahawa kita tidak bersih. Kadang-kadang kamu akan cuci tangan kamu. Kadang-kadang kamu akan minum Dettol. Kerana minum terlalu banyak minuman keras. Kadang-kadang kamu akan berasa bersalah. Okay? Kerana apa yang kamu lakukan. Kerana kamu mencuri kan, kamu fikir kamu itu tangan kan gatal kan. Sapu lotion pun tiada guna, sapu ubat gatal pun tiada guna. Ada seorang muda-mudi, dia pergi kepada pastor dia berkata kepada pastor, Anglican, pastor, minggu ini apabila kita membuat itu doa pengampunan, okay? Mengaku dosa kita. Biasanya kita akan membaca doa itu kan. Boleh saya berdoa 10 kali kah?
Kerana saya fikirkan sekali dia cukup untuk dosa saya. Jadi pastor itu cakap, apa dosa kamu? Sehingga kamu mau 10 kali berdoa. Doa yang sama. Kamu tahulah hati saya pun tidak ngam. Walaupun kamu berdoa 10 kali, ini bukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita adalah kita berasa bersalah kerana kesalahan dosa kita. Okay? Jadi apa yang cuba dilakukan oleh iblis di sini adalah iblis cuba membuat kita berasa tidak bersalah. Tetapi Tuhan mau kita berasa bersalah. Kerana hanya begini barulah kita akan kembali kepada Tuhan. Bahawa saya memerlukan Tuhan untuk mengampuni saya. Amin. Bukannya kamu boleh melakukan dosa 10 kali, Tuhan tetap akan mengampuni saya. Itu salah. Jadi apabila kita bersalah, maksudnya kita harus juga berasa bersalah. Nah, dan yang terakhir adalah bersalah dengan diampuni. Nah, apa yang cuba dilakukan oleh iblis di sini, kalau kamu tengok di dalam ayat 6 hingga 7. Okey. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang ku tunjukkan dan melakukan tugas yang ku berikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Nah, selepas kita diampuni oleh Tuhan, dosa kita. Selepas kita sudah menjadi Kristian, kadang-kadang kita masih berasa bersalah kerana masalah kehidupan lalu kita ataupun dosa kita. Kerana iblis, dia mau kita berasa bersalah apabila kita telah diampuni oleh Tuhan. Satu ilustrasi yang selalu digunakan oleh pastor adalah bahawa Yesus telah mengambil dosa kamu dan buang ke mana? Laut. Dan kemudian dia membuat satu tanda. Jangan memancing atau tidak memancing. Jangan memancinglah. Tetapi kadang-kadang iblis cuba membuat kita kembali ke laut itu dan mencari balik dosa itu. Walaupun dosa kita telah diambil daripada kita dan sudah diampunkan oleh Tuhan, tetapi kita masih berasa bersalah. Kadang-kadang sebagai seorang Kristian kita masih bergumul dengan iman kita, sama ada Tuhan telah mengampuni saya atau tidak kerana dosa saya. Apa yang saya boleh katakan di sini adalah iblis cuba membuat kita berasa bersalah walaupun kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kerana iblis, dia tidak mau kamu berdekat dengan Tuhan. Dia mau kamu jauh daripada Tuhan. Jadi dia akan melakukan apa sahaja di dalam kejadian untuk mengambil kita jauh daripada Tuhan. Dan kita akan berfikir bahawa saya tidak bahawa saya tidak dikasihi oleh Tuhan. Bahawa Tuhan mengasihi orang lain tetapi bukan saya. Saya berasa saya keseorangan kerana Tuhan tidak mencari saya kerana dosa saya. Tetapi apa yang Tuhan mahukan adalah Tuhan mau kita berasa diampuni apabila kita telah diampuni oleh Dia. Bukan rasa bersara apabila kita diampuni. Jadi apa yang sudah berlalu, biarlah Tuhan yang berurus dengan mereka. Amin. Jadi iblis selalu
bermain dengan minda kita. Oh, kamu bukan anak Tuhan. Kamu tidak dikasihi oleh Tuhan. Kamu tidak lagi mempunyai kasih dia. Apa yang kamu lakukan sia-sia saja. Kerana Tuhan tidak mau kamu. Ini adalah tugas iblis. Tetapi Tuhan mau kita berasa diampuni. Tetapi kebanyakan kita berasa salah walaupun kita telah diampuni. Kerana kalau kamu tengok di dalam ayat 9. Ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari sahaja. Kalau kamu melihat sejarah orang Israel, mereka mempunyai banyak kesalahan, banyak dosa. Tetapi di sini Tuhan berjanji kepada Zakaria, apa yang akan berlaku adalah suatu hari nanti aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari sahaja. Supaya dalam ayat 10, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara, bahawa kita telah dimaafkan, kita telah diampuni, kita tidak lagi berasa besar kerana dosa kami, kerana Tuhan telah menghapuskan semua kesalahan. Semua ini dinubuatkan dan ia telah dijadikan melalui Yesus Kristus. Kerana pada hari Jumaat, Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan dibangkitkan. Segala dosa telah diampuni. Jadi bagi sesiapa yang mempercayai kepada Yesus, Yesus berjanji bahawa dosa kamu akan diambil daripada kamu. Kamu tidak lagi berasa bersalah. Apa yang kamu harus berasa adalah kamu harus berasa kamu diampuni. Ini adalah yang paling penting sebagai seorang Kristian. Janganlah kita masih bergumul dengan perasaan berasa bersalah. Kerana kita tidak lagi bersalah. Mungkin Amber Heard akan kalah. Johnny Depp menang. Ngam kan? Walaupun belum lagi tahu keputusan. Tetapi bagi mahkamah ini, kita tahu kita telah dibebaskan. Kita tidak lagi ditahan. Tidak lagi bersalah kerana Yesus. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Ini didapati di sebuah perkuburan di New York. Dan perkuburan ini headstone. Kamu panggil apa? Batu nisan. Batu nisan biasa ada nama kamu, tarikh lahir, tarikh kematian, kan kemudian ada ayat-ayat yang cantik lah, okay? Tetapi bagi batu nisan ini, dia hanya satu perkataan sahaja. Tidak ada nama, tidak ada tarikh lahir, tidak ada tarikh kematian. Apa yang tertulis di dalam batu nisan ini adalah forgiven, diampuni. Bagi orang ini, apa yang paling penting di dalam kehidupan dia, pada akhir hayat dia, adalah bahawa dia tahu dia telah diampuni. Dan dia tidak lagi berasa bersalah. Walaupun dosa kita besar, tetapi Yesus Kristus telah mengambil semua ini daripada kita. Dan Tuhan telah memberi kita kebebasan dan juga sukacita kepada setiap kita. Apa yang harus kita berasa sekarang adalah kita harus berasa kita diampuni. Amin. Bukan berasa bersalah. Mari kita berdoa.